Kami Malik ada di Johor ketika ini sudah pun bersedia untuk buat lintas langsung di Johor dengan perkembangan terkini bagi membacakan pertama sekali bukan sahaja sentimen tapi kedua mengenai sambutan orang keluar mengundi terutama sekali di negeri Johor Darul Takzim. Apa yang kita harapkan bahawa pisang tidak berbuah dua kali di negeri Johor. Bagaimana tu bacaannya di Johor? Hilmi. Baik, terima kasih rakan Sugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Ya, seperti yang AK katakan tadi, sememangnya banyak pencaturan yang perlu kita lihat di Johor ini dan juga kita perlu mengambil kira apa yang berlaku pada PRN Johor yang lalu dan juga adakah ia akan menterjemahkan keputusan yang sama pada PRU 15 kali ini. Dan daripada MUA sebentar tadi, saya kini berada di Skudai dan saya kini berada di pusat mengundi di SMK Taman Selesa Jaya 2 di mana pusat mengundi ini menempatkan pengundi bagi Parlimen Iskandar Puteri. Dan kalau kita bercakap ni dengan soal Parlimen Iskandar Puteri, pastinya tidak asing lagi ini merupakan kubu yang kuat buat DAP. Kalau kita lihat juga dulu penyandang juga kawasan ini menempatkan veteran DAP itu sendiri, Lim Kit Siang, dan ketika ini calon yang mewakili Pakatan Harapan iaitu Saudara Liu Chin Tong dan juga daripada PN Jason Tan Nam Cha dan juga BN Jason Teo Siu Hock. Ini yang bakal kita saksikan bagaimana apa yang akan berlaku di salah satu kerusi tumpuan di Johor ini di Iskandar Puteri. Dan buat masa ini saya boleh kongsikan setakat jam ini saya lihat masih ada lagi pengundi yang keluar masuk dan mungkin ini juga pecutan terakhir buat pengundi untuk melakukan tanggungjawab mereka sebelum kita menantikan apabila keputusan di sebelah malamnya yang akan kita nanti-nantikan. Dan juga di Johor ini kita dapat lihat percaturan politik yang boleh saya kira agak sukar juga untuk kita gambarkan. Kerana buat masa ini kita dapat melihat juga Parlimen di Johor sendiri mungkin kebanyakannya diwakili oleh Pakatan Harapan dan kita dapat lihat BN hanya mewakili dalam 8 Parlimen saja buat masa ini. Dan pada PRN Johor yang lalu kita lihat BN juga menang majoriti yang agak besar di Johor ini. Dan ini antara perkara yang perlu kita lihat, adakah bakal menjadi perubahan yang sama atau gelombang sebaliknya yang akan berlaku di Johor ini. Dan bercakap mengenai dengan soal kedudukan di Johor ini, kita juga ingin melihat bagaimana juga keadaan kerusi-kerusi panas yang lain, misalnya di Simpang Renggam, di Pulai, di Pontian ini sendiri yang melempatkan antara nama-nama besar tokoh daripada BN sendiri. Dan ini antara tumpuan yang bakal kita bawakan. Kita tempatkan beberapa lagi petugas di kerusi panas ini untuk membawakan sebarang perkembangan. Dan kurang daripada sejam sebenarnya apa yang kita harapkan pengundi untuk terus menggunakan saat-saat akhir ini untuk tunaikan tanggungjawab untuk kita melihat sendiri bagaimana keputusan yang bakal dibawa pada hari ini. Dan sebenarnya juga saya ingin kongsikan pada hari ini sebenarnya kita dikabarkan dengan berita yang tidak baik. Berita yang saya kira agak menyedihkan pada hari ini untuk di Johor, di mana pada hari ini juga ada 2 individu dilaporkan telah meninggal dunia di 2 pusat pengundi yang berasingan, di mana yang pertama saya dimaklumkan sebentar tadi iaitu seorang warga emas telah pun meninggal dunia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Lik Tek Paloh, membabitkan mangsa yang dikenali sebagai Tuminah Ambiah 85 tahun yang dikatakan tidak sempat untuk menunaikan tanggungjawab dan rebah di pusat mengundi sebelum disahkan meninggal dunia. Dan selain itu juga ada seorang lagi mangsa yang turut dikabarkan meninggal dunia iaitu SH Juhara berusia 57 tahun yang ini lokasi kejadiannya di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sultan Ismail pada jam 9.30 pagi tadi. Ini adalah antara dapatan yang baru saja dikongsikan oleh SPR Johor sendiri. Dan sekarang kita ingin sememangnya akan menumpukan apakah dia penentuan yang bakal kita saksikan pada malam ini. Khususnya juga kita perlu menumpukan calon-calon Perdana Menteri bagi setiap parti. Dan kalau kita lihat BN sememangnya meletakkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai poster boy. Dalam masa yang sama kita juga perlu melihat kenyataan yang dibuat oleh Presiden Parti sebelum ini Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang mengatakan kedudukan PM ini hanya terletak di bawah keputusan yang di-Pertuan Agong. Dan saya kira mungkin ini antara sedikit sebanyak yang akan mewujudkan satu situasi 50-50 buat pengundi, khususnya yang juga buat pengundi Tega Barisan Nasional. Dan kalau kita nak lihat kepada PH, calon Perdana Menterinya adalah tidak lain tidak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan
yang kita lihat daripada segi sentimennya cukup terkenal di kalangan seluruh dunia. Ini antara kelebihan yang boleh saya katakan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan bagaimana pula kita melihat sentimen daripada Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan pastinya kelebihan antara ketiga-tiga tokoh ini akan memberikan penilaian tersendiri daripada pengundi. Dan juga kita lihat BN dengan PN ketika ini mungkin agak sukar daripada segi kepercayaan terhadap pengundi, ataupun kita nak bercakap mengenai dengan soal pecahan undi dalam kalangan pengundi Melayu, kerana kedua-dua ini juga mempunyai kaitan yang rapat dalam kalangan pengundi Melayu, dan mungkin ini juga keadaan ini akan memberikan sedikit kelebihan buat Pakatan Harapan mungkin untuk merangkul undi-undi menjelangnya saat-saat akhir ini, khususnya kepada pengundi-pengundi atas pagar. Dan juga kita kena mengambil kira juga bagaimana soal pengundi muda yang kita lihat ada banyak juga pecahannya daripada segi anak muda yang agak urban, dan juga mungkin anak muda di luar bandar yang juga mempunyai ideologi yang berbeza-beza. Dan ini adalah antara benda ataupun perkara yang akan menjadi percaturan siapakah dia yang akan mentadbir negara, apa pula masa depan negara kita pada malam ini. Akan kita nantikan juga keputusannya pada malam ini, dan hanya beberapa minit saja lagi saya kira keseluruhan pusat mengundi di Johor ini bakal ditutup sebelum proses untuk pengiraan undi akan dibuat. Dan setakat itu dahulu perkembangan yang saya dapat kongsikan langsung di lokasi pusat pengundian ini, SMK Taman Desa Jaya 2. Dan yang terakhir juga saya ingin membuat pesanan, tolong keluar mengundi. Buat pengundi yang mungkin masih belum melaksanakan tunaikan tanggungjawab ini, gunakan peluang yang ada untuk menjadi sebahagian daripada penentu masa depan nasib negara. Saya nak kembali dahulu bersama rakan setugas di studio, silakan. Hilmi, sebelum kami lepaskan Hilmi, ingin saya kongsikan peratusan terbaru yang dikeluarkan oleh SPR setakat jam 3 petang terus meningkat peratusan keluar mengundi kepada 65% berbanding 58% jam 2 petang dan 50% pada 1 petang. Hilmi, tadi Hilmi ada kongsikan mengenai dengan pengundi muda yang mencerita sejarah pada PRU ini. Kalau nak secara ringkas Hilmi, kalau nak gambarkan ketika Hilmi sempat meninjau di beberapa pusat mengundi sepanjang hari ini di Johor ini, kalau nak dikatakan pengundi muda ni di saluran 7, 8 ini ramai atau tak berbanding dengan saluran 1, 2, 3 misalnya? Ya, Naila, sebenarnya boleh kita nampak gelombang anak muda sebenarnya yang mula turun padang pada kali ini. Kerana inilah yang saya katakan perbezaan ketika PRN Johor dahulu dapat kita lihat. Pada ketika itu undi 18 mula untuk mendapat tempat, dan kali ini orang kata ibu segala pilihan raya, yang pastinya saya menjangkakan sebenarnya adanya gelombang anak muda yang mungkin telah cakna dengan keadaan ataupun situasi politik negara kita. Dan kita dapat lihat sebenarnya perkara ini dengan jelas kalau kita lihat keadaan anak muda di sosial media, mereka cukup lantang menyuarakan berhubung dengan situasi politik negara. Dan dalam masa yang sama kita perlu sedar juga dalam kalangan golongan anak muda ini wujud kelompok ataupun kumpulan yang berbeza-beza daripada segi fahaman politik dan daripada segi kesedaran politik itu sendiri. Dan ini juga tidak mengambil kira lagi soal anak muda yang mungkin daripada segi sudut pengundiannya itu dipengaruhi oleh keluarga mereka. Dan ini antara yang kita nak ingin melihat, apakah perubahan besar ataupun drastik yang akan berlaku khususnya dengan penglibatan pengundi baru ini, pengundi muda yang mungkin pada PRN Johor yang lalu tidak turun secara menyeluruh, namun pada PRU 15 kali ini ibu segala pilihan raya mereka akan turun padang secara besar-besaran. Dan mungkin apakah dia selepas ini perubahan yang bakal kita saksikan, penentunya malam ini. Terima kasih Hilmi. Ini satu berita baik kerana ada indikasi bahawa anak-anak muda memang tidak melepaskan peluang ini. Ini merupakan kali kedua orang pengundi-pengundi Johor turun mengundi pada tahun ini, dan mereka orang kata tidak membenarkan pisang berkali nampaknya.